Wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua di atas peluang ledang untuk membahaskan Belanjawan 2024 bagi peringkat dasar ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk tetap mengangkat pandangan berkenaan dengan isu krisis kezaliman rejim Zionis di Israel sekarang. Saya mengulangi komitmen saya dalam mendukung pendirian kerajaan terhadap isu ini. Namun saya ingin mencadangkan beberapa pendekatan yang saya sebutkan dalam sidang media semalam berkenaan dengan sidang media Caucus Palestin Parlimen Malaysia, iaitu pertama, untuk kita meneruskan pendekatan diplomasi agresif ataupun aktif dalam menepani krisis ini. Justru saya sambut baik hasrat kerajaan untuk pergi ke sidang-sidang yang berkenaan, iaitu mesyuarat luar biasa Jawatankuasa Eksekutif OIC yang akan dihadiri oleh Menteri Luar dan juga ASEAN GCC ataupun Gulf Cooperation Council yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya rasa ini tindakan yang betul dan saya harap perkara ini boleh membuahkan hasil. Kedua ialah untuk kita mendesak supaya negara-negara yang ada hubungan normalisasi dengan Israel untuk menggantung hubungan ataupun menarik balik hubungan tersebut. Dan yang ketiga adalah untuk kita menekankan dan terus tekankan bahawa sifat apartheid oleh rejim Zionis Israel harus dihentikan oleh semua. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin terus masuk kepada topik perbincangan, iaitu berkenaan dengan Belanjawan 2024. Saya percaya sebenarnya banyak perkara yang ada dalam belanjawan ini mementingkan berkenaan dengan agenda rakyat. Bukan untuk membebankan, bukan untuk menyeksa, bukan untuk menindas. Saya tak percaya bahawa MUA boleh cadangkan supaya perkara ini, belanjawan ini sebenarnya menindas rakyat. Ya, tidak ada daripada kalangan mana-mana ahli parlimen, kerajaan yang berfikiran begitu. Dan jika berlaku, kita akan tentang juga habis-habisan. Tuan Puan di-Pertua, melihat iklim ekonomi dan sosial negara, melihat kepada iklim ekonomi dan sosial negara, kerajaan hari ini berdepan dengan tugas getir dalam memastikan perbelanjaan dan pengurusan keuangan negara yang seimbang dan komprehensif. Seperti meniup api dalam air, dilihat sukar, bahkan hampir mustahil, namun derap langkah wajar terus kedengaran. Dan kita membawa bentuk tata keuangan negara ini bermula dengan analisis keperluan, pergerakan, matlamat membiaya negara. Dan ini kelak menjadi sanggar ataupun sandaran kepada penetapan fokus dan arah keluar masuk wang negara. Jadi saya kira analisis keuangan belanjawan ini dilakar kemas dengan penetapan sektor-sektor tradisional dan baru yang digariskan sebagai tumpuan ke hadapan. Sektor tradisional seperti sektor pendidikan, sosial, kesihatan dan keselamatan terus menjadi tunjang. Dan pemilihan sektor baru yang selari dengan keperluan pasaran tempatan dan global seperti sektor digital dan tenaga turut disinggung. Ini juga memberikan pandangan bahawa kerajaan berfikiran ianya bukan hanya berkenaan dengan keadaan semasa tetapi berkenaan dengan keadaan masa depan. Puan Yang di-Pertua, peruntukan hampir 60 bilion ringgit untuk Kementerian Pendidikan adalah selari dengan pilar pembinaan negara madani dalam memperkasa infrastruktur pendidikan akan terus kukuh. Namun ada bernasnya, andai peruntukan ini juga kita dapat manfaatkan dalam memperkasa pelan pendidikan negara. Reformasi pelan pendidikan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan pelan seterusnya harus segera digariskan bagi memastikan trajektori naratif pendidikan kita terus maju. Saya berpendapat dengan kerangka pembangunan pendidikan yang komprehensif, ia mampu untuk menerjemahkan penyelesaian kepada isu-isu seperti isu keciciran pelajar, isu penerapan karamah insaniah dalam kalangan pelajar kita. Selain itu, saya juga mohon untuk pihak kementerian menjelaskan perancangan dalam mengintegrasi dasar pendidikan digital untuk sektor STEM, STEM. Perancangan ini harus dirangka dengan teliti melihat kepada fakta kemerosotan minat pelajar terhadap bidang ini yang menurun kepada hanya 40% berbanding tahun-tahun sebelum ini. Tambahan kepada topik digital pendidikan ini, saya juga ingin bertanya perkembangan ketersambungan digital di sekolah-sekolah. Saya bangkitkan persoalan ini kerana ada setengah sekolah termasuk tidak banyak 27 buah sekolah di Parlimen Ledang yang sudah ada infrastruktur tersedia
ada menara tetapi terbengkalai. Jadi apakah status infrastruktur ini, menara ini yang sudah tersedia tetapi terbengkalai, sedangkan ianya patutnya boleh dimanfaatkan untuk dipasang supaya adanya kemudahan internet di sekolah-sekolah. Poin yang dipertua, saya melihat belanjawan kali ini juga memperuntukkan lebih 2 bilion ringgit untuk penambahbaikan infrastruktur desa. Ini berita positif dalam usaha kita untuk merapatkan kesenjangan antara wilayah mana yang ada penindasan. Saya maklum dengan pengkalan data asas KPLB yang dikemas kini secara tahunan. Namun saya ingin mencadangkan agar kementerian melihat kaedah untuk mewujudkan sebuah platform pengkalan data masa nyata, real time data untuk inisiatif ataupun projek-projek luar bandar yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Sebab saya lihat memang benar ada peruntukan diberi untuk lampu jalan, untuk jambatan, pelbagai. Tetapi saya percaya bahawa perkara ini mesti ada satu pengkalan data yang sepadu dan kita tahu di manakah projek itu telah pun berjalan, sedang berjalan ataupun akan dilaksanakan dalam satu pengkalan data. Jadi inisiatif dan projek ini juga merangkumi aspek-aspek kebajikan dan sosial luar bandar supaya akhirnya ianya dapat dinilai dan ditaksirkan oleh pihak kerajaan maupun oleh wakil-wakil rakyat. Puan yang dipertua, walaupun ada pihak yang mempersoalkan keazaman kerajaan hari ini dalam usaha tajdid tata kelola tadbir urus dan sistem pemisihan kuasa, saya tetap yakin bahawa reformasi tata kelola ini akan terus terpasak dengan tekad dan inisiatif yang dizahirkan kerajaan hari ini. Asasnya seperti yang termaktub sebagai tumpuan belanjawan ini, dengan tata kelola yang kemas, belanjawan akan lebih kukuh berdiri menafikan ketirisan dan kecelaruan sektor struktur ekonomi. Atas keyakinan untuk memohon pencerahan daripada pihak kerajaan berkenaan garis masa ataupun timeline dengan izin berkenaan dengan perancangan penambahbaikan aspek tata kelola. Saya raikan hasrat kerajaan dalam transformasi ini, namun saya mohon penjelasan pihak kerajaan berkenaan dengan garis masa perencanaan isu pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya, berkenaan dengan Akta Pelindung Pemberi Maklumat, Akta Kebebasan Maklumat, pindaan Akta Rahsia Rasmi, Akta Perolehan Kerajaan dan juga Akta Perkhidmatan Parlimen, serta juga pelaporan-pelaporan institusi bebas seperti SPRM, SPR dan Suhakam ke Parlimen. Patutnya perkara ini kita terus sentuh sama ada sebagai pembangkang ataupun sebagai pihak kerajaan. Kita tidak hipokrit dalam hal ini. Saya yakin dengan pencerahan yang terkait berkenaan dengan garis masa praktikal reformasi tata kelola ini akan membawa impak yang baik sebenarnya. Mungkin kita kata tak ada kena-mengena dengan belanjawan, tetapi sebenarnya ianya memberikan keyakinan kepada rakyat, kepada pasaran dan juga kepada pelabur-pelabur. Puan yang dipertua, melihat iklim geopolitik kini, penambahan 2 bilion ringgit untuk Kementerian Pertahanan dan 500 juta ringgit untuk Kementerian Dalam Negeri adalah wajar. Namun, melihat kepada polemik berkaitan dengan perbelanjaan dan perolehan yang terkait dengan keselamatan ini, saya mohon kerajaan untuk meneliti dan menjelaskan perbelanjaan ini untuk keperluan yang strategik dan berkeutamaan serta lebih telus. Maksud saya dalam hal ini, banyak perkara kita tahu, banyak aduan-aduan yang dibuat oleh terutamanya daripada anggota polis berkenaan dengan quarters, berkenaan dengan perolehan balai, IPD dan sebagainya. Dan saya percaya apa yang berlaku ini ialah banyakkannya kerana masalah dari segi birokrasi, masalah dari segi kelewatan projek-projek yang menyebabkan akhirnya projek ini tidak dilaksanakan. Dan sehingga hari ini saya percaya dan yakin ramai daripada wakil-wakil rakyat yang akan membuat aduan yang sama berkenaan dengan keadaan kuartus dan juga balai-balai polis dan sebagainya. Jadi perkara ini harus juga diangkat. Dan kita penting untuk mengangkat skop strategik dalam keselamatan ini kerana Sun Tzu berkata, dengan izin, the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Kalau boleh kita buat ini untuk krisis di Palestin, mungkin boleh berjaya.
Apakah langkah yang digerakkan oleh pihak Kementerian Pertahanan dan KDN untuk kita memperkasakan dan juga untuk merangka strategi diplomasi dan rundingan pra-krisis? Ini penting mengambil kira keadaan geopolitik dan krisis sempadan kini, terutamanya berkenaan dengan sempadan Malaysia dan negara-negara lain, begitu juga dengan sempadan laut kita, terutama di Laut Cina Selatan. Menyinggung isu ketelusan, saya juga ingin mengesyorkan supaya pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri untuk memanfaatkan peranan jawatankuasa pilihan khas Parlimen Keselamatan. Jawatankuasa ini bersifat sebagai ruang untuk elemen semak dan imbang. Begitu juga sebagai ruang untuk hubungan dua hala yang juga ada dalamnya adalah ahli-ahli Parlimen, wakil-wakil rakyat daripada kedua-dua belah pihak. Jadi sewajarnya ianya dimanfaatkan sepenuhnya supaya dengan itu kita dapat memberikan penglibatan yang sebaiknya daripada semua pihak. Puan Yang di-Pertua, saya juga mendukung usaha kerajaan dalam merancangkan sektor digital, terutamanya dari aspek ketersambungan digital dan pengukuhan platform serta inisiatif digital. Saya faham dan saya sedar banyak usaha-usaha telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Begitu juga dengan di kalangan rakyat, di kalangan anak-anak muda. Nampak ada suatu kesungguhan untuk meletakkan terutamanya ekonomi digital itu sebagai teras kepada pertumbuhan ekonomi kita di masa hadapan. Cuma saya mohon kerajaan untuk mempertimbangkan untuk meletakkan kayu ukur terutamanya dalam elemen ketersambungan ini bukan hanya pada kadar liputan ataupun coverage, tetapi juga turut mengambil kira kadar kegunaan, kegunaan dalam manfaatkan rangkaian kepada pengguna, dan ia melibatkan kegunaan dan manfaat terutamanya untuk kita menilai terhadap pulangan inisiatif besar kita dalam roll out untuk 5G. Sebab itu saya rasa kerana nilai pelaburannya besar, projeknya besar, maka oleh kerana itu wajar ada satu kayu ukur yang memberi gambaran sebenar berkenaan dengan kegunaan 5G di kalangan rakyat. Selain itu, terkait niat kerajaan untuk memacu sektor digital melalui pelbagai usaha yang sudah dan akan digerakkan, saya juga mohon untuk Menteri Komunikasi dan Digital untuk menjelaskan perancangan teliti dalam memperkasa dan memanfaatkan pusat ekonomi digital ataupun PADI. Baru-baru ini saya hadir dalam satu program di Melaka dan saya agak teruja melihat bahawa di Melaka mereka telah meletakkan beberapa sasaran supaya PADI ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Iaitu contohnya satu sasaran ialah supaya setiap PADI mengeluarkan 5 orang usahawan daripada kalangan rakyat. Ini satu kayu ukur yang baik dan sewajarnya juga boleh diamalkan di semua tempat supaya ada hasil baik yang keluar daripada PADI dan tidak hanya sebagai satu tempat menunggu sahaja untuk rakyat datang dan belajar berkenaan dengan teknologi dan internet. Saya rasa perkara ini wajar untuk dilaksanakan di semua tempat dan saya syorkan untuk diambil kira oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan ianya mestilah ada perancangan yang strategik kemas untuk mengambil kira kekhawatiran akan inisiatif ini. Jadi kesimpulannya Puan Di-Pertua, saya yakin bahawa belanjawan madani ini kita ada satu peluang yang baik untuk membetulkan landasan kita. Kita ada satu peluang yang baik untuk melihat kepada cara-cara kaedah baru untuk kita mendapatkan hasil. Kita ada peluang yang baik untuk cara baru melaksanakan perkara-perkara projek-projek besar yang pastinya mesti disemak dari segi berlaku ketirisan ataupun tidak. Dan kita juga ada peluang untuk memastikan supaya agenda rakyat tetap ditegakkan dan rakyat itu tidak ditindas ataupun tidak diketepikan. Sekian, terima kasih. Saya menyokong usul belanjawan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Ledang. Saya jemput Yang Berhormat Bachok. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bachok untuk mengambil bahagian dalam perbahasan peringkat dasar Belanjawan 2024. Terlebih dahulu dalam kesempatan ini, Bachok ingin merakamkan solidariti seluruh warga Bachok, tidak kira tua muda kaya miskin, terhadap perjuangan warga Palestin khususnya di wilayah Gaza yang terkepung. Perjuangan menuntut kemerdekaan, perjuangan menentang penindasan, pembunuhan dan penyisihan,
serta perjuangan menuntut hak untuk hidup di tanah air sendiri. Meskipun berjauhan dari sudut jarak dan senggang waktu, kami di Bacok khususnya dan Malaysia amnya sentiasa mengikuti perkembangan kalian setiap minit dan jam. Malah tidak putus-putus mengirimkan doa, solat hajat, kunut nazilah juga sumbangan wang ringgit. Di samping penerangan dan kesedaran kepada anak-anak kami tentang kemuliaan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa serta kehebatan perjuangan kalian yang didasari dengan keimanan dan pengorbanan yang tinggi. Kepada saudara-saudara kita di Palestin, jangan berputus asa menentang kezaliman. Setiap kezaliman pasti akan dikalahkan, setiap penindasan pasti akan ditewaskan, setiap kepungan pasti akan dirobohkan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kalian bagi mencapai kemenangan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah, insya-Allah. Dalam hal ini, Puan Yang Pertua Bacok menyeru kita di Malaysia menginsafi nasib yang menimpa saudara-saudara kita di Palestin serta perjuangan panjang mereka menentang kezaliman, penindasan dan penyisihan supaya kita kekal mendukung prinsip keadilan, kesaksamaan dan kemerdekaan yang wajar dipelihara dan dinikmati oleh setiap anak watan. Puan Yang Dipertua, di samping nilai keadilan yang perlu diterapkan dalam sesebuah belanjawan, Bacok ingin menarik perhatian terhadap nilai keseimbangan yang perlu dicari, dirundingi dan diletakkan pada kedudukan yang teliti, khususnya berhubung dengan sumber hasil, agihan perbelanjaan serta komitmen hutang dan pinjaman. Meletakkan nilai keseimbangan ini adalah ukuran kejayaan sebuah belanjawan bagi mengimbangi kehendak dan keperluan semua pihak, terutamanya kerajaan, rakyat, peniaga dan majikan. Sebagai contoh, ada masanya belanjawan ini selesa bagi kerajaan, misalnya naikkan cukai, tetapi sulit bagi rakyat, sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Muar sebentar tadi. Ada masanya belanjawan itu selesa bagi rakyat, misalnya naikkan subsidi, tetapi sulit pula kepada pihak kerajaan, disebut oleh Yang Berhormat Titi Wangsa. Malah ada masanya belanjawan itu selesa bagi kerajaan dan rakyat, misalnya gaji minima, tetapi sulit kepada peniaga dan majikan. Persoalannya, bagaimana untuk mencapai keseimbangan dalam belanjawan? Bacok berpandangan keseimbangan dapat dicapai apabila jurang yang semakin melebar dalam negara, iaitu jurang ekonomi, jurang sosial, jurang digital dan jurang wilayah dapat dirapatkan atau dikurangkan, dan ini akan menjadi fokus kepada hari ini. Bagi merapatkan jurang dan jurang ekonomi yang ada dalam negara, kerancakan ekonomi domestik, pendapatan boleh guna perlu diutamakan. Margin keuntungan peniaga perlu ditingkatkan supaya mereka mampu membayar gaji yang lebih tinggi dan masih mendapat keuntungan. Bab kata pepatah, ada padi semua jadi, ada beras semua deras. Dengan gaji yang lebih dan keuntungan yang bertambah, mereka akan mempunyai kuasa membeli dalam negeri yang lebih tinggi, maka permintaan akan meningkat. Kitaran ekonomi yang sihat ini perlu diteruskan. Umpamanya kerajaan menawarkan kontraktor belanja wang, beli barang, beli simen, maka orang lain akan beruntung dan akhirnya keuntungan itu akan dirasai oleh peringkat pekerja dan akan dibelanjakan untuk membeli contohnya nasi lemak, pisang goreng dan sebagainya. Apabila air pasang, semua sampan akan turut naik ke paras yang lebih tinggi. Begitulah pengamatan Bacok. Poin yang pertama, disiplin fiskal. Kita sedia maklum belanjawan 2024 ini memperuntukkan 393.8 bilion, hampir 1/5 daripada unjuran KDNK tahun hadapan. Daripada jumlah ini, OE-nya 77%. Jika dibandingkan perbelanjaan mengurus, OE dengan jumlah hasil hampir mencecah 98.7%. Maknanya RM1 kita dapat, kerajaan dapat hasil, hampir RM1 dibelanjakan untuk belanja mengurus. Inilah bagi saya, bagi Bacok, keseriusan kerajaan terhadap pengurusan kewangan ini amat dituntut, dan Bacok mengulangi gesaan ketika membahaskan RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal tempoh hari berkenaan dengan keadilan cukai, penjimatan savings yang dijangka diperolehi daripada pelaksanaan program subsidi bersasar ini. Rakyat berhak tahu ke mana penjimatan ini akan disalurkan demi kemaslahatan rakyat, dan yang penting ialah prioriti keutamaan perbelanjaan supaya yang dahulu didahulukan, dan apakah mekanisme kerajaan bagi memastikan projek yang dilaksanakan itu mempunyai impak yang tinggi dan kesan pengganda kepada ekonomi, khususnya sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi. Poin yang pertama, berbalik kepada contoh nasi lemak dan pisang goreng tadi, saya mengajak kita menyusuri ekosistem ekonomi jalanan.
iaitu suatu pasaran ekonomi tidak formal dalam kalangan peniaga kecil yang berniaga di tepi jalan, warung dan pasar malam. Kita akan menyedari kepayahan yang dihadapi segmen ini serta potensi besar yang tersingkap di sebaliknya. Segmen ini sangat terdedah kepada kehilangan punca pendapatan, kerugian perniagaan, kesempitan hutang di samping terdedah kepada perubahan cuaca yang tidak menentu. Ini kerana sifatnya yang sangat rapuh. Namun jika diurus dengan baik, kluster ekonomi jalanan ini boleh menghasilkan impak yang sangat positif kepada ekonomi tempatan dengan izin reach the bottom. Justru potensi besar ekonomi jalanan perlu diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Di sinilah peranan Kementerian Usahawan dan KPKT di samping agensi lembaga zakat supaya aspek penyediaan tapak, bantuan keuangan, bimbingan perniagaan dan pengawalan yang bersifat memperkasakan terus dipergiatkan. Dalam aspek ini, Bacok dan Kelantan khususnya sangat mengharapkan penerusan bantuan kepada usahawan PMKS khususnya dalam kalangan usahawan belia, usahawan tani dan usahawan wanita. Poin yang dipertua pembangunan luar bandar. Dalam laporan tinjauan ekonomi 2024, digariskan 4 teras yang perlu diambil bagi memerangi isu ketidaksamaan, iaitu menangani kos hidup, pembangunan wilayah yang seimbang, sistem perlindungan sosial dan infrastruktur yang berkualiti. Bacok ingin menarik perhatian terhadap penyediaan infrastruktur berkualiti yang merupakan asas kepada aktiviti ekonomi yang seimbang di antara bandar dan luar bandar. Malah Bacok ingin mengucapkan terima kasih atas peruntukan yang turut dinyatakan dimasukkan daerah Bacok di dalamnya berjumlah 1.63 bilion untuk naik taraf jalan di kampung dan desa. Saya melihat senarai projek yang dimasukkan dalam rolling plan RMK12 diharapkan bukan sahaja di Bacok, malah di daerah-daerah luar bandar yang lain. Biarlah projeknya berjalan dengan lancar tanpa sebarang kelewatan. Kerana sebarang kelewatan bukan sahaja boleh menyebabkan kenaikan kos, malah turut menyulitkan rakyat. Kualiti jalan kampung dan desa amat penting. Bukan sahaja di bandar, di kampung-kampung macam saya di Bacok ini, di Pantai Irama, Jelawat dan Tawang, kerana dapat meningkatkan hubungan aktiviti pertanian, perikanan, produk desa kepada pasaran yang lebih meluas dengan lebih cepat. Kecil tapak tangan pelosok Bacok kami tadahkan. Poin yang pertua, satu perkara lagi tentang luar bandar ini ialah akses perkhidmatan perbankan. Saya tertarik apabila terbaca laporan berita sempena pilihan raya kecil Pelangai tempoh hari. Antara perkara yang dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Bagan Datuk dan calon BN yang bertanding adalah untuk mewujudkan sebuah bank komersial di Pelangai. Bagi kita yang berada di bandar atau pinggir bandar mungkin hairan apabila janji ini diutarakan. Maklumlah, bank dan mesin ATM ini amat mudah untuk kita dapatkan di kawasan rumah, di pejabat, malah di stesen minyak, tak ada masalah. Tapi bagi penduduk di kawasan luar bandar, negeri Semenanjung, Sabah dan Sarawak, perkhidmatan ini masih sukar untuk didapatkan. Bacok sebagai contoh, dahulu ketika industri tembakau amat rancak, semasa saya kecil sudah ada cawangan Maybank di samping bank-bank komuniti seperti BSN, Bank Pertanian, Bank Rakyat dan Tabung Haji. Namun setelah industri tembakau tidak lagi diteruskan di Bacok, kitaran tunai dan dalam kalangan penduduk jatuh, maka bank komersial menamatkan operasinya. Ini pasti ada penilaian untung rugi di situ. Bacok. Cuma persoalannya, Tabung Haji sikit. Sila. Minta pandangan Bacok. Kalau ikut carian SSM 14 hari bulan 6, UGSB urus harta jemaah Senin Berhad, syarikat yang diperbadankan di bawah Menteri Kewangan telah menerima transferring aset daripada tabung haji bernilai 10 bilion pada zaman pemerintahan PH 1.0 dengan alasan untuk memulihkan aset-aset tabung haji tersebut. Tetapi kalau ikut carian semasa, daripada 10 bilion, aset yang kononnya dipulihkan itu sudah tinggal 8.1 bilion. Kemudian Perdana Menteri mengumumkan pula untuk menghantar balik aset-aset tersebut. Jadi adakah ini salah satu perkara yang sangat merugikan kepada pendeposit tabung haji? Terima kasih kerana perkalaan cepa. Bagi saya inilah satu flip-flop di pihak sebelah sana dan mohon pihak Menteri menjawab persoalan yang ada hubung kait terhadap kepentingan aset dan pemilikan umat Islam di bawah institusi yang sangat penting iaitu tabung haji. Cuma persoalannya dalam aspek akses perkhidmatan perbankan di luar bandar ini, apakah peranan MOF, KKDW dan BNM, Bank Negara untuk memastikan penduduk di luar bandar mempunyai akses perbankan dan keuangan yang selamat.
Jadi saya mohon perhatian pihak berwajib untuk melihat permasalahan ini secara menyeluruh supaya akses kepada perkhidmatan keuangan di luar bandar sama ada secara fizikal, cawangan banknya, mesin ATM-nya, mesin CDM-nya maupun digital dapat ditingkatkan. Poin yang pertama, Pelan Induk Perindustrian Baharu. Bacuk telah meneliti dokumen NIMP 2023 yang merangkumi pelbagai matlamat dan Bacuk amat tertarik terhadap agenda untuk memperluaskan keterangkuman industri. Maka dalam aspek ini, Bacuk menyuruh supaya aktiviti industri dan pembukaan sektor ekonomi baharu perlu inklusif dan seimbang di antara bandar dan luar bandar, tidak berpusat di Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Johor sahaja. Perlu ada sasaran, penyaluran dan pemudah cara untuk menarik industri baru beroperasi di negeri-negeri Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Malah kalau boleh, saya minta perhatian di pihak MITI dan juga MAIDA, disediakan satu unit khusus ataupun seorang desk officer yang bertindak sebagai liaison kepada kami dengan izin kepada ahli-ahli parlimen. Jika ada pelabur dalam dan luar negara yang berminat ke negeri kami, boleh kami berhubung terus dengan pihak MITI atau MAIDA sekaligus dapat mengurangkan karenah birokrasi. Yang keduanya, pembudayaan industri. Jika dahulu di era 80-an, semua drama dan filem menggambarkan anak-anak muda ini kena berhijrah ke bandar. Belajar di bandar, bekerja di bandar, maka berlaku satu pembudayaan penghijrahan ke bandar. Maka perkara ini perlu diberikan perhatian dalam NIMP supaya ada hubungan dengan aspek sumber manusia, bukan sahaja dalam aspek pendidikan dan kemahiran tetapi pembudayaan, yakni wujud satu budaya dalam masyarakat dan generasi muda untuk terlibat dan menunjukkan diri dalam bidang teknologi sains, TVET dan industri kreatif secara lebih tinggi. Jago-jago tempatan yang berjaya dalam bidang ini perlu diangkat dan penyaluran minat serta bakat dalam bidang ini perlu dimulakan dari usia yang awal. Poin yang pertama, penggunaan statistik. Bacuk merakamkan ucapan tahniah kepada pihak DOZEM, Jabatan Perangkaan Malaysia, kerana saya menyaksikan pembaharuan yang begitu banyak di pihak DOZEM untuk memasyarakatkan segala statistik yang ada kepada pihak awam, khususnya pelajar, penyelidik dan agensi di semua peringkat. Justru Bacuk syorkan peranan Jabatan Perangkaan ini diperkasakan. Bukan sekadar untuk menghasilkan angka-angka ekonomi, tetapi diperluaskan dalam bidang pendidikan, kesihatan, sains dan teknologi supaya benar-benar polisi dan program itu mempunyai impak berdasarkan keperluan dan unjuran di sebuah kawasan. Malah turut dicadangkan supaya kerajaan meletakkan satu syarat dalam setiap kelulusan projek dan program ada satu piagam statistik yang perlu dipatuhi agar setiap kertas cadangan yang diangkat adalah berdasarkan data dan kajian, bukan rekaan dan permintaan yang diada-adakan, tetapi benar-benar berdasarkan keperluan mengikut data dan kajian. Poin yang kedua, bagi masa yang ada ni, saya ingin berkongsi nasihat Buya Hamka dalam bukunya yang berjudul Bohong di Dunia. Bahawa bohong itu boleh menumbangkan masyarakat. Dengan izin, saudagar yang berbohong hanya beruntung sedikit. Pedagang yang suka ingkar pada janji akan ditinggalkan pelanggannya. Majikan yang berbohong akan diboikot oleh pekerjanya. Guru yang berbohong akan ditinggalkan oleh muridnya. Hakim yang berbohong akan menyukarkan perbicaraannya. Tertuduh yang berdusta akan menyukarkan dirinya sendiri. Saksi yang berdusta lebih mengacaukan lagi. Keadilan tidak terlaksana. Orang yang tidak bersalah teraniaya. Orang yang bersalah terlepas daripada hukuman. Bangsa yang pembohong akan membawa seluruh negaranya tercoreng. Poin yang pertama, di hadapan kita begitu banyak janji yang telah dilanggar. Seolah-olah menepati janji adalah luar biasa dan memungkiri janji menjadi lumrah yang biasa. Janji manifesto tak disebut lagi. Perjanjian royalti petroleum pada negeri janganlah dipandang sepi. Malah hadapan kita begitu banyak garis merah yang telah dilanggar, seolah-olah berpegang pada prinsip adalah luar biasa dan menggadai prinsip menjadi lumrah biasa. Saya berikan pujian kepada MUA di atas keberanian berpegang kepada prinsip. Semoga kita terselamat daripada melakukan kezaliman politik dan ekonomi, malah turut terselamat daripada tergolong sebagai penyokong kepada kezaliman. Firman Allah yang terakhir, Puan Speaker, yang maksudnya, jangan sesekali kamu cenderung menyokong orang yang zalim. Kelak kamu akan dibakar oleh api neraka.
pada ketika itu kamu tidak akan dapati selain Allah sebagai penyelamat dan kamu juga tidak akan mendapat sebarang pertolongan. Surah Hud ayat 113. Poin yang pertama, semoga belanjawan 2024 memberikan perhatian kepada jurang-jurang ketidaksamaan yang telah Bacok gariskan hari ini. Terima kasih. Poin yang pertama. Terima kasih Yang Berhormat Bacok. Saya jemput Yang Berhormat Kotak Melaka. Terima kasih Timbalan Speaker memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Timbalan Speaker, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini adalah sekitar 2.1% saja. Kalau berbanding dengan tahun lepas, pertumbuhan ekonomi dunia ialah 3.1%. Daripada angka ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa ekonomi dunia memang menghadapi cabaran yang besar. Jadi sudah pasti negara kita Malaysia tidak terlepas daripada kita perlu menghadapi cabaran untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kita Malaysia ini dapat stabil. Jadi di Malaysia kita menghadapi pelbagai cabaran. Contohnya kita perlu bayar hutang yang tinggi. Kita perlu menanggung subsidi yang tinggi. 1 tahun lebih kurang ringgit Malaysia 80 bilion. Kalau kita lihat kepada bajet yang dibentangkan, perbelanjaan untuk pembangunan ialah 90 bilion. Dan kita boleh bandingkan, subsidi saja kita perlu tanggung 80 bilion. Jadi kita juga menghadapi masalah mata wang ringgit yang lemah. Jadi bagaimana kerajaan nak menjana pendapatan yang secukupnya untuk menampung perbelanjaan 1 tahun. Itu adalah satu cabaran yang amat besar. Jadi kita lihat belanjawan tahun depan dengan slogannya reformasi ekonomi, memperkasakan rakyat adalah amat tepat. Jadi saya lihat bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat adalah satu bajet yang berhati-hati, di mana dalam masa ingin meningkatkan pendapatan negara untuk memastikan pembangunan, pada masa yang sama beliau juga perlu memastikan perbelanjaan dapat dikawal. Kalau boleh nak mengurangkan perbelanjaan untuk memastikan satu kedudukan kewangan yang seimbang supaya kita dapat mengatasi masalah defisit yang sering dihadapi oleh negara kita. Jadi dalam masa yang sama, Yang Amat Berhormat juga perlu memastikan kebajikan rakyat perlu dijaga. Jadi hari ini tumpuan sebenarnya seluruh dunia menumpukan kepada Malaysia. Selepas Sheraton Move 2020, negara kita kucak kacil dari segi politik, ramai tidak pandang negara kita. Tetapi selepas pilihan raya umum yang lepas, PRU yang ke-15, selepas Yang Amat Berhormat tambun menjadi Perdana Menteri, hari ini rata-rata seluruh dunia telah menumpukan perhatian kepada Malaysia. Dan mereka ada keyakinan terhadap kita. Dan mereka menjangkakan bahawa Malaysia akan menjadi satu arus perdana yang utama dalam masa akan datang, bukan saja di benua Asia Tenggara tetapi di benua Asia dan bahkan barangkali di benua antarabangsa. Malaysia akan muncul sebagai satu negara yang utama. Jadi untuk memastikan Malaysia akan memainkan peranan yang penting sekali lagi dalam arena antarabangsa ini, sudah pasti belanjawan kali ini adalah penting untuk memastikan kita akan terus maju tanpa gagal. Jadi dalam hal ini banyak yang bangkit tentang GST. Tadi ada ahli parlimen baik daripada kerajaan ataupun pembangkang yang bangkitkan kononnya perlu memperkenalkan semula GST. Saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat yang juga selaku Menteri Kewangan begitu tegas
telah membuat keputusan tiada GST dalam masa sekarang ini. Saya nak ucapkan tahniah kepada beliau. Sebab kita semua tahu GST itu membebankan rakyat. Sebab itu saya nak ingatkan MUA, jangan kata kerajaan hari ini tidak mengambil berat tentang rakyat. Kita tidak ingin memperkenalkan semula GST. Itulah adalah bukti yang terbaik bahawa kita, kerajaan Madani ini, mengambil berat tentang rakyat. Sebab itu kita tidak ingin melaksanakan GST. GST itu bukan masa sekarang untuk kita laksanakan. Sebab rata-rata kita lihat banyak lagi golongan pekerja lebih daripada 50% gaji mereka kurang daripada 2,400 lebih. Jadi golongan ini bukan lagi mencapai tahap untuk mereka bayar cukai. Yang kena bayar cukai itu pendapatan mereka perlu lebih daripada 4,000. Sebab itu ini bukan masanya untuk kita kenakan GST. Dan kita tahu rakyat susah, tak boleh kenakan GST. Dan kita perkenalkan sumbangan tunai ramah, STR. Itu adalah cara kita nak bantu rakyat. Hari ini rata-rata mereka akan tanya, kalau tak ada GST bagaimana kita nak menampung perbelanjaan negara kita? Sebab itu kita perkenalkan SST, kita naikkan service tax itu 2%. 2%. Bukannya banyak sangat berbanding dengan GST. Dan telah diumumkan satu kenyataan, dengan kenaikan 2% SST ini, kerajaan akan mendapat lebihan hasil 3 bilion saja. 3 bilion saja. Berbanding dengan kalau kita laksanakan GST. Pada tahun 2018, kita laksanakan GST, 6% GST, kutipan daripada GST pada masa itu ialah 44 bilion. Jadi kita lihat SST kita naik sikit 2%, itu pun terhadap sesetengah produk saja, servis, bukannya semua. Dan kalau kita lihat item yang kena SST itu 50 lebih ribu item kena. Sedangkan GST lebih daripada 100,000 item yang kena GST. Daripada angka ini sudah ada, kita boleh buat satu pembandingan. Hari ini kerajaan ini adalah mengambil berat tentang rakyat. Sebab itu hanya kita naikkan SST 2% kepada sesetengah produk saja, servis saja, bukannya semua. Saya nak sebut tentang GST lagi, Kita tidak harus lagi perlu tumpu kepada debate tentang kita nak laksanakan GST lagi. Itu membuangkan masa saja. PM Perdana Menteri sudah buat keputusan, kita harus menuju ke hadapan untuk memastikan supaya kita dapat melihat secara keseluruhan tentang pencukaian dan juga hasil negara. Kita jangan lagi sebut tentang GST. Sepatutnya perlu lihat dengan lebih menyeluruh tax reform untuk masa akan datang. Jadi ada yang tanya, tadi saya sebut, ada tanya kalau tak ada GST macam mana kerajaan nak survive. Sebab itu kerajaan hari ini akan laksanakan e-invoice. E-invoice ini adalah diperkenalkan untuk memastikan kecekapan pengurusan pentadbiran cukai di Malaysia supaya dapat mengurangkan ketirisan cukai, pembayaran cukai. Ini sudah pasti dapat meningkatkan pendapatan negara. Kita menggunakan cara ini untuk kita menaikkan pendapatan, dan saya percaya ini adalah satu transisi untuk tax reform, satu yang baik. Seterusnya topik yang saya nak bangkit ialah tentang subsidi bersasar. Subsidi bersasar secara beransur-ansur saya lihat daripada teks ucapan Perdana Menteri, dia melakukan secara beransur-ansur. Kita lihat subsidi bersasar ini dia akan dapat penjimatan. Seperti yang saya sebut tadi, subsidi sekarang ialah secara universal.
Satu tahun kita belanja ringgit Malaysia 80 bilion. Dan ada yang bangkit kata mereka pergi ke pasaran tak dapat nak beli barangan yang telah disubsidikan. Beras tak ada nampak, gula tak ada nampak, minyak tak ada nampak. Kenapa? Sebab ada golongan, segelintir golongan kecil yang tidak bertanggungjawab. Mereka menyeludup keluar barang subsidi ini. Minyak masak kita subsidi 1 kilo RM2.50. Timbalan speaker. Tahu tak berapa apabila mereka seludup pergi ke Thailand, berapa mereka jual dekat sana? Selatan Thai. Pergi sana tengok. Bungkusan 1 kilo minyak masak daripada Malaysia jual dengan harga RM6.50. Sini kita subsidi, bagi subsidi hanya RM2.50. Kita subsidi RM4. Tetapi wang yang disubsidi itu tidak dapat dinikmati oleh golongan B40 yang sepatutnya dapat menikmati subsidi ini. Jadi apakah formula baru yang kita perlu lakukan? Sebab itu kita nak lakukan subsidi bersasar ini adalah satu keputusan yang berani. Ya, yang susah nak buat keputusan sedemikian, tetapi ini satu keputusan yang berani yang memikirkan tentang masa depan negara kita. Sebab itu kita perlu laksanakan ini. Dan penjimatan daripada subsidi ini akan disalurkan semula kepada rakyat. Seperti yang saya sebut tadi, sumbangan tunai ramah. Tahun depan, ini Muar tak mau cakap. Dia cuma kata kita ambil subsidi, adakan subsidi bersasar, rakyat susah. Tetapi dia tak cakap seterusnya. Kita bagi sumbangan tunai ramah. Kita meningkatkan jumlahnya. Tahun ini sumbangan tunai ramah 8 bilion. Tahun depan kita akan naik kepada 10 bilion. Kenaikan sebanyak 2 bilion. 2 bilion itu ialah kita jimat daripada subsidi bersasar dan kita pulangkan semula kepada rakyat. Itu yang kita buat. Dan dia kata, kononnya satu keluarga makan 5 papan telur satu bulan. Angka dia banyak, 5 papan. Tapi kalau kira-kira, kalau sebiji telur itu naik harga 10 sen, kalau 5 papan, satu bulan akan belanja lebih RM15. Satu tahun RM180. Tapi kerajaan tahu tentang masalah ini. Awal-awal lagi Perdana Menteri sudah umumkan bahawa STR yang berikan maksimum kepada keluarga, isi rumah keluarga RM3,100 tahun ini. Tahun depan mereka akan dapat RM3,700. Tambah RM600. RM600 ini adalah untuk menampung kenaikan harga daripada barang-barang yang tidak ada lagi subsidi ataupun subsidi bersasar. Contohnya Muar bagi telur naik harga 10 sen kalau kata. Satu tahun lebih belanja RM180. Tetapi kerajaan siang-siang sudah kasih RM600 untuk menampung kenaikan harga. Jadi bila kita nak berhujah dalam Dewan, biar hujah dengan keseluruhan. Bagi fakta, jangan menipu. Jangan menipu untuk kononnya menuduh lain orang bohong tetapi sendiri bohong dengan memberikan hujah yang bohong. Itu bukannya contoh seorang pemimpin muda dalam negara kita. Timbalan speaker, saya nak sambung lagi tentang subsidi ini. Subsidi ini kita perlu ialah sebagai social safety network. Ya, untuk kawal harga yang asas untuk kita memastikan perkhidmatan sosial dapat diberikan. Ya, untuk memastikan yang miskin dapat dibantu. Yang kaya, hari ini apa yang berlaku ya universal subsidi ini, orang kaya juga menikmati. Dan ini juga akan menyebabkan jurang perbezaan antara orang yang kaya dengan miskin. Jadi dalam kita nak melaksanakan subsidi bersasar ini, yang penting ialah pelaksanaan. Itu saya perlu tekankan. Jadi kerajaan hari ini kata nak ada padu, ya, satu sistem pengkalan data utama, dan kita perlu pastikan agihan ya subsidi bersasar ini mesti adil, dan juga untuk memastikan kumpulan yang berisiko
jangan tercicil dalam sistem ini. Ini dua perkara kita perlu ambil berat, ambil tahu supaya kita dapat menjalankan subsidi bersasar ini secara berkesan. Jadi reform subsidi ini akan membentuk semula kontrak sosial untuk memastikan yang miskin dapat menikmati faedah, yang kaya mereka boleh uruskan mereka sendiri, tetapi yang golongan, saya minta sedikit masa. Sila golong. Ya, yang penting sekarang kita perlu tumpukan kepada golongan pertengahan, yang akan terkesan, yang mereka akan dapat impaknya. Jadi bagaimana kita nak memastikan penjimatan subsidi ini dapat juga membantu kelas pertengahan? Itu adalah penting. Jadi apa yang saya lihat hari ini, subsidi diesel bersasar. Penjimatan itu akan digunakan, kalau digunakan untuk memperbaiki sistem pengangkutan awam, maka itu adalah satu yang baik yang boleh dinikmati oleh golongan pertengahan. Jadi yang penting ini, yang penting sekali hari ini apabila kita nak laksanakan subsidi bersasar ini, kita perlu memastikan mesej itu perlu sampai kepada rakyat supaya mereka faham. Jangan termakan dengan hujah-hujah daripada pihak pembangkang yang mengerirukan. Jadi saya harap supaya saya kemukakan tiga cara supaya kerajaan memberikan mesej yang jelas kepada rakyat. Yang pertama ialah consultation. Perlu ada consultation dengan izin. Kita perlu communication yang baik dengan izin dan juga compensate kepada golongan pertengahan supaya mereka faham, mereka dimaklum dan juga mereka dibantu. Dengan itu, sekian, terima kasih Timbalan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Kota Melaka. Saya jemput Yang Berhormat Romping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Yang Pertua yang telah memberi ruang kepada saya untuk sama-sama membahaskan bajet 2024 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun pada Jumaat lalu. Puan Yang Pertua, kadar keuntungan atau faedah pinjaman untuk perniagaan mikro kecil dan sederhana PMKS dan mikro sederhana perlu dilihat semula. Terdapat bank yang menyediakan pinjaman kepada usahawan ini mengenakan kadar faedah sehingga 5% tahun. Saya ingin mencadangkan agar had kadar keuntungan atau faedah bagi pinjaman kepada usahawan mikro ini dapat dihadkan kepada tidak lebih daripada 4% sahaja dan kemudiannya kepada peminjam kali kedua yang mempunyai rekod pembayaran semula yang baik diberikan kadar faedah istimewa yang lebih rendah berbanding pinjaman kali pertama. Ini dapat menggalakkan kredit sihat di kalangan pengusaha PMKS kita dan merancakkan ekonomi PMKS negara. Selain daripada itu, kerajaan juga perlu lebih giat mempromosikan PMKS kita di luar negara. Kerajaan melalui Wisma Putra serta Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya perlu lebih giat memperkenalkan PMKS kita ini ke serata dunia. Kita mempunyai banyak perusahaan yang boleh ditengahkan seperti batik, songket, makanan tradisional Malaysia, filem pendek dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya ini lebih penting untuk kita perjuangkan dari memperkenalkan bak putih halal. Puan Yang Dipertua, menurut laporan media bertarikh 16 April 2023, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mendedahkan masih ramai usahawan di negara ini belum cekap dalam pengurusan kewangan sehingga memberi risiko kepada perniagaan yang diceburi. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, keadaan ini berpunca daripada kegagalan usahawan, terutama yang baru menceburkan diri, mendapatkan khidmat nasihat pengurusan yang betul. Menurut beliau, berdasarkan laporan Institut Keusahawanan Negara INSCAN, didapati hampir setiap usahawan berdepan kekangan dana. Namun apabila diselidiki, perkara ini berpunca daripada ketidakcekapan mereka menguruskan wang perniagaan. Hal ini amat serius. Jika usahawan kita tidak mendapat bimbingan latihan yang betul, mereka akan mengalami kerugian dan kerajaan akan turut mengalami kerugian kerana telah berbelanja jutaan ringgit bagi membantu usahawan termasuk menyediakan dana
geran dan pembiayaan kepada mereka. Justru itu saya ingin mencadangkan bahawa kerajaan mewajibkan latihan dan bimbingan kepada usahawan yang memohon sebarang bantuan daripada pihak kerajaan ini bagi memastikan mereka mendapat bimbingan yang betul dari sudut selok-belok perniagaan, pengurusan kewangan serta strategi perniagaan. Puan Yang di-Pertua, saya tertarik kepada saranan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tambun bahawa institusi pendidikan di bawah MARA termasuklah UiTM hendaklah menumpukan kepada latihan dan peningkatan kemahiran bakat-bakat baharu tempatan Bumiputera dalam bidang pertumbuhan tinggi seperti ekonomi Islam, aero angkasa dan industri kreatif. Saya ingin menarik perhatian Yang Amat Berhormat Tambun kepada kejayaan universiti tempatan kita melancarkan satelit sendiri. UiTM merupakan antara pemain utama dalam bidang aeroangkasa di Malaysia. Malah satu-satu universiti dalam Malaysia yang mempunyai satelit sendiri bernama UiTM Sat-1. Pada 29 hari bulan Jun 2018, UiTM Sat-1 dilancarkan di stesen tentera udara Cape Canaveral, Florida, Amerika Syarikat menerusi roket SpaceX Falcon 9. Pada 10 Ogos 2018, UiTM Sat-1 dilancarkan ke orbit dari stesen angkasa lepas antarabangsa ISS. Kejayaan pelancaran satelit adalah hasil usaha keras di UiTM, khususnya dua pencipta satelit tersebut iaitu Shazana Bashariah, Muhammad Zaki dan Muhammad Hasif Azami yang merupakan penuntut dari Fakulti Kejuruteraan Electrical UiTM. Ini membuktikan bahawa kita mempunyai kepakaran dan kemampuan tempatan untuk menerokai dan mempelajari teknologi masa hadapan seperti yang dinyatakan oleh Ketua Pembangkang dalam ucapan beliau. Sekiranya kita terus menyokong dan memberi kepercayaan kepada anak-anak kita. Puan Yang di-Pertua, bagi kawasan saya, Pulau Tioman adalah destinasi percutian pulau yang telah lama terkenal, bukan saja di Malaysia, tetapi juga di seluruh dunia. Ia pernah menjadi lokasi filem Hollywood, South Pacific, di sekitar tahun 1959. Pulau Tioman juga pernah dinobatkan sebagai pulau tercantik dunia oleh Time Magazine pada sekitar tahun 70-an. Pulau Tioman juga pernah menjadi tumpuan pelancong dari luar negara, terutama dari Eropah. Ini kerana Pulau Tioman terkenal dengan kecantikan semula jadi seperti pantai yang berpasir halus dan bersih, air laut yang jernih dan hutannya yang belum tercemar. Saya ingin menarik perhatian kepada peruntukan sejumlah RM47 juta yang telah diumumkan dalam bajet 2024 oleh Yang Amat Berhormat Tambun bagi menambah baik fasiliti penumpang di terminal lapangan terbang Pulau Tioman dan memanjangkan landasan sedia ada kepada 1,300 meter merupakan satu usaha yang dilihat boleh menarik lebih ramai pelancong ke pulau ini. Walau bagaimanapun, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim pada 9 Ogos 2023 yang dilaporkan oleh The Star telah menyatakan projek pembinaan lapangan terbang baru di Pulau Tioman tidak diteruskan. Terdapat beberapa persoalan di sini dan saya ingin mengetengahkan kebimbangan penduduk Pulau Tioman. Menurut fahaman saya, kedua-dua projek ini adalah projek yang berbeza. Saya ingin mendapat kepastian daripada Yang Berhormat Menteri dan Yang Amat Berhormat Tambun mengenai hal ini. Kedua, adakah kerajaan sudah menjalankan perbincangan atau sesi libat urus dengan penduduk Pulau Tioman mengenai projek untuk memanjangkan landasan kapal terbang di Pulau Tioman ini? Adakah ia akan melibatkan rumah-rumah dan kampung di dalam Pulau Tioman, sedangkan di Pulau Tioman sendiri kekurangan rumah? Adakah lapangan terbang sedia ada boleh dinaik taraf statusnya untuk merangkumi penerbangan antarabangsa tanpa keperluan untuk membina satu lagi lapangan terbang yang baru? Perkara ini perlu penjelasan tuntas daripada kerajaan. Dalam usaha kita untuk memajukan sektor pelancongan di Pulau Tioman, kita tidak boleh mengorbankan ekosistem dan kebajikan.
kewujudan serta keberadaan penghuni Pulau Tioman yang sudah menetap di Pulau Tioman untuk sekian lamanya. Puan Yang di-Pertua, Rompin juga terkenal dengan julukan bandar udang galah. Udang galah di Rompin rasanya lebih manis, kepalanya lebih berlemak. Aduh. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan agar lebih banyak skim latihan dan bimbingan perniagaan khususnya dalam ternakan udang galah dapat difokuskan di Rompin sebagai salah sebuah bandar pengeluar udang galah terbesar di Malaysia. Ini kerana kita sudah mempunyai pengalaman dan ekosistem yang kondusif untuk menjayakan usaha ini. Puan Yang di-Pertua, pada tahun lalu, Taman Negara Johor Endau Rompin berjaya mendapat pengiktirafan sebagai ASEAN Heritage Park AHP ke-51 seperti yang diumumkan oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli pada masa itu, Kota Baru. Taman Endau Rompin adalah AHP keempat di Malaysia selepas Taman Negara Gunung Mulu di Sarawak, Taman Negara Kinabalu di Sabah dan Taman Negara Pahang, Kelantan dan Terengganu pada 1984. Apakah usaha yang akan dilakukan oleh kerajaan agar status taman negara ini kekal? Rompin memiliki banyak tempat pelancongan yang menarik untuk diterokai. Moh ke Rompin. Puan Yang di-Pertua, mewakili penduduk. Tadi udang galah tu memang rasa dia lain. Rasa Rompin punya. Oh, kalau boleh bawa minggu ni. InsyaAllah tahun depan. Puan Yang di-Pertua, mewakili penduduk daerah Rompin, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada ahli-ahli lembaga pengarah TNB serta pengurusan tertinggi TNB dan termasuk juga Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jardis yang sangat komited dan memberi sokongan dan bantuan yang berlanjutan bagi memastikan kesinambungan unit 10 kampus Muazzam Shah meskipun melibatkan pelaburan kewangan yang besar. Kesan berganda terhadap pembangunan ekonomi bandar Muazzam Shah dan daerah Rompin begitu jelas dilihat dari sebuah bandar baru yang terpencil telah berkembang pesat seiring dengan keperluan semasa. Puan Yang di-Pertua, kesan sosial dan keberadaan unit 10 kampus Muazzam Shah juga telah memberi impak yang sangat besar kepada penduduk setempat. Pelajar-pelajar unit 10 sama dalam negara atau antarabangsa seringkali terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan, sukan, sukarelawan dan lain-lain lagi yang membanggakan bukan sahaja unit 10 tapi pemimpin setempat terutamanya daerah Rompin. Melalui pencapaian bilangan pelajar unit 10, kampus Muazzam Shah melebihi kapasiti penempatan penginapan pada tahun-tahun kegemilangan sebelum pandemik COVID-19 melanda. Membuktikan keupayaan unit 10, kampus Muazzam Shah mampu mendapatkan bilangan pelajar yang ramai. Namun sejak Januari 2023, satu kejutan telah berlaku dengan penyebaran di media sosial. Surat dari bekas pengurusi TNB kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi yang telah merancang untuk memindahkan hampir keseluruhan program yang berada di kampus Muazzam Shah ke kampus Putrajaya dengan alasan kerugian dan bilangan pelajar yang semakin berkurangan. Beliau juga telah memperkecilkan kemampuan unit 10. Kampus Muazzam Shah serta keupayaan pengurusan terdahulu untuk menerojoki unit 10. Malah beliau mengakui membuat pembubaran pengurusan dengan melantik pengurusan tertinggi unit 10 yang baru dari pihak luar dari unit 10. Malah skop jawatan kampus Sultan Ahmad Shah juga telah diperkecilkan dengan pembubaran jawatan timbalan Naib Chancellor. Bidang kuasa juga telah diperkecilkan dan seolah-olah menidakkan penglibatan kampus Muazzam Shah dalam sebarang keputusan dibuat di peringkat tertinggi unit 10. Saya yakin beliau tidak menilai prestasi boleh jelas. Saya banyak lagi ni. Saya minta maaf ni, walaupun geng saya, sila duduk. Nak batu serta bangunkan pencapaian ni. Saya yakin beliau tidak menilai prestasi serta pencapaian unit 10 kampus Muazzam Shah sejak tempoh 21 tahun yang lalu serta penilaian yang menyeluruh situasi semasa terutamanya pola kemasukan pelajar ke institut
pengajian tinggi selepas fasa pemulihan pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2019. Saya amat yakin tindakan ini amat bertentangan dengan semangat yang ditunjukkan oleh ahli lembaga pengarah dan pengurusan TNB yang bersetuju untuk membelanjakan ratusan juta ringgit untuk pembangunan fizikal di Muazzam Shah semata-mata memiliki keperluan dan potensi perkembangan unit 10 kampus Muazzam Shah yang begitu besar. Sewajarnya pihak unit 10 kampus Muazzam Shah berusaha untuk mempelbagaikan lebih banyak lagi program-program diploma, bachelor dan pasca siswazah yang bersesuai dengan kehendak dan keperluan permintaan pasaran. Unit 10 perlu ada market intelligence, dengan izin business development yang berfikiran luar dari kotak pemikiran biasa melalui inovasi bidang-bidang pendidikan baru serta pengurusan strategi yang berupaya menangani persaingan dalam industri pendidikan khususnya di kampus Muazzam Shah. Tindakan memindahkan program atau mengurangkan saiz kaki tangan di kampus Muazzam Shah dengan penempatan ke kampus Putrajaya bukanlah satu langkah yang bijak kerana hanya memindahkan lokasi, bukannya menghapuskan kos yang sebenar. Sebaliknya, pengoptimumkan sumber dengan penggunaan teknologi dan pembelajaran melalui alam maya, virtual learning, seharusnya difikir di samping mengukuhkan keupayaan pensyarah yang ada. Saya sebenarnya telah membawa isu ini di sesi parlimen yang lepas dan alhamdulillah Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi telah mempertimbangkan untuk tidak meluluskan usaha perpindahan kampus dari Muazzam Shah ke Putrajaya. Namun mutakhir ini saya dimaklumkan usaha mengurangkan staf akademik di kampus Muazzam Shah masih berterusan. Sikit lagi dia Puan Yang Dipertua. Saya nak landing. Saya difahamkan lebih 60% staf akademik telah dipindahkan dan kebanyakan mereka adalah staf-staf yang mempunyai kelayakan PhD. Mereka ditempatkan di kampus Putrajaya dalam satu unit jabatan yang belum lagi ditubuhkan. Malah unit jabatan berkenaan dikatakan masih tiada lagi program-program akademik yang akan ditawarkan. Saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi supaya meneliti perkara ini dan menangani masalah unit 10 kampus Muazzam Shah ini dengan sebaik mungkin. Terima kasih kepada Puan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Romping. Saya jemput Yang Berhormat Sri Aman. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Belanjawan 2024 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Tambun pada Jumaat lepas yang bertemakan reformasi ekonomi memperkasakan rakyat berjumlah 393.8 bilion merupakan bajet sebenar pertama ataupun first real budget dengan izin kerajaan perpaduan yang saya lihat berpandukan prinsip madani. Ianya juga merupakan rancangan perbelanjaan yang terbesar yang pernah dibentangkan atau disediakan oleh kerajaan selama ini, di mana 303.8 bilion adalah belanja mengurus, 90 bilion bagi belanja pembangunan dan 2 bilion simpanan luar jangka. Puan Yang Bertua, saya rasa saya boleh terimalah bajet ini kerana pada pandangan saya ianya agak menyeluruh kerana mengambil kira hampir semua sudut, termasuk juga pembangunan ekonomi, infrastruktur dan langkah maju ke hadapan kerajaan. Walaupun secara peribadi saya amat mengharapkan peruntukan yang lebih untuk Sarawak. Setidak-tidaknya setimpal dengan jiran kita Sabah. Memandangkan kuasaan wilayah Sarawak ini lebih besar, iaitu 124.5 km persegi. Oleh yang demikian, saya ingin bertanya, adakah pengagihan peruntukan untuk Sarawak dan juga Sabah bergantung kepada kutipan cukai yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dari kedua wilayah tersebut sepanjang tahun atau semuanya atas budi bicara Kerajaan Persekutuan? Mohon penerangan dan penjelasan pihak kementerian.
Puan Yang Bertuah, seperti yang saya katakan tadi, saya boleh terima belanjawan ini. Akan tetapi masih juga ada ruang dan perkara-perkara yang perlu ditambah baik dan dipertimbangkan. Pertamanya, saya ingin menyentuh lebuh raya Pen Borneo. Terlebih dulu, saya ingin menyatakan di sini betapa bersyukurnya rakyat Sarawak dan Sabah apabila niat tuanku yang di-Pertuan Agong yang ingin menelurusi lebuh raya Pen Borneo termakbul melalui Kembara Kenali Borneo. Hingga ke saat ini masih terasa rindu di dalam hati rakyat Sarawak dan juga Sabah kehadiran yang di-Pertuan Agong serta keluarga diraja semasa kembara tersebut. Walaupun hajat tuanku untuk turut hadir ke Seri Aman tidak kesampaian dan kami rakyat Seri Aman juga amat kecewa, namun begitu kami amat memahami yang jadual tuanku ketika itu begitu ketat. Maka kami panjatkan doa semoga hajat tuanku untuk ke Seri Aman akan kesampaian suatu hari nanti. Yang Ketua, sehubungan itu saya juga ingin memetik titah tuanku pada 13 September di Kuching di mana tuanku telah menyatakan bahawa semasa menelurusi lebuh raya Pen Borneo ada kalanya terasa seperti di Dubai dan ada kalanya seperti menaik roller coaster. Puan Yang Bertuah, oleh yang demikian, saya amat mengharapkan agar sektor-sektor jalan yang seperti roller coaster itu di dalam titah tuanku itu dapat diperbaiki dengan segera atas faktor keselamatan dan juga bagi memudahkan pengguna-pengguna lebuh raya Pen Borneo tersebut. Tuan Yang Bertuah, setulus-tulusnya kami rakyat Sarawak amat bersyukur dengan adanya lebuh raya Pen Borneo. Dan bagi kuasaan saya Seri Aman, laluan lebuh raya ini juga memendekkan masa dari Bandar Semanggang ke Kuching hampir 1 jam jika menaiki kereta. Dulu sebelum lebuh raya Pen Borneo dibina, masa perjalanan mengambil masa 3 jam dari Bandar Kuching ke Seri Aman ataupun Bandar Semanggang, tapi sekarang hanya 2 jam. Namun begitu, Puan Yang Bertuah, saya masih juga menerima rungutan ataupun aduan dari segelintir masyarakat di kawasan saya Seri Aman berkenaan dengan pattern di sepanjang lebuh raya Pen Borneo yang tidak begitu mesra atau friendly dengan izin. Pertamanya, pattern ke Simpang Batu Lintang yang melibatkan 44 buah rumah panjang dan hampir 2,000 penduduk di mana mereka yang memandu terpaksa menelurusi 11 kilometer sebelum boleh masuk ke simpang tersebut. Begitu juga dengan pattern Pantuk yang melibatkan kurang lebih 70 buah rumah panjang dan kampung dan pattern di Selepung dan sebagainya. Dengan pattern yang tidak begitu strategik menyukarkan penduduk yang menggunakan sektor lebuh raya tersebut terpaksa mengambil masa yang lebih panjang dan berbelanja lebih untuk minyak kereta dan sebagainya. Oleh yang demikian, ramai juga yang mengambil jalan pintas ataupun illegal shortcuts. Dan ini amat bahaya kerana boleh menyebabkan kemelangan, Puan Yang Bertuah. Tuan Yang Bertuah. Oleh yang demikian, bagi menangani isu ini, saya mencadangkan pattern yang baru dan yang lebih strategik dibuat ataupun dikonstruk dengan izin semula demi keselesaan dan kesejahteraan rakyat setempat. Mohon pandangan dan pertimbangan pihak kementerian dalam perkara ini. Mengikut laporan atau penyata daripada Kementerian Kewangan mengenai anggaran perbelanjaan persekutuan di mana sebanyak 11.55 bilion telah diperuntukkan kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, di mana 4.12 bilion bagi perbelanjaan mengurus dan 7.44 bilion bagi peruntukan pembangunan. Tuan Yang Bertuah, Sarawak adalah sebuah wilayah yang mempunyai keluasan 124,450 km persegi, hampir sebesar semenanjung Malaysia yang seluas 132,490 km persegi. Dengan keluasan sebesar itu dan geographical lanskap yang agak mencabar, maka komitmen serta azam politik yang kuat dan kukuh amat diperlukan untuk membangunkan wilayah tersebut. Kuasaan saya P202 Seri Aman pula seluas 2,678 km persegi dan mempunyai bilangan penduduk
kini hampir 90,000 orang, di mana separuh adalah penduduk yang jauh di pedalaman. Kawasan saya sebenarnya kaya dengan produk pelancongan. Begitu juga dengan hasil tanaman dan ternakan. Namun begitu, masih ketinggalan dari segi infrastruktur asas seperti internet, jalan perhubungan desa, termasuk infrastruktur asas dan mengambil kira juga jalan-jalan ke kebun, ladang dan sebagainya. Tanpa kemudahan tersebut, Tuan Yang Tua, mana mungkin penubuhan ekonomi di kawasan saya Seri Aman boleh menjadi nyata. Tuan Yang Tua, in fact, dengan izin sebagai langkah-langkah proaktif dan ongoing initiatives, saya juga telah mengemukakan kepada pihak kementerian beberapa buah permohonan untuk jalan perhubungan desa, termasuk juga lampu-lampu jalan dan sebagainya disegerakan di kawasan saya. Oleh demikian, mohon agar permohonan tersebut diberi pertimbangan sewajarnya oleh pihak kementerian. Saya juga ingin bertanya, apakah perancangan pembangunan Kementerian KKDW bagi kawasan saya Seri Aman dalam masa terdekat? Kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia, saya juga ingin bertanya, apakah langkah atau rancangan dalam masa terdekat bagi menyelesaikan masalah tiada liputan internet di banyak tempat di Sarawak, termasuk di kawasan saya Seri Aman. Masalah tiada liputan internet ini bukan perkara baru, Tuan Yang Dipertua, bahkan telah sering dibangkitkan oleh rakan-rakan MP dari Sarawak. Dan anehnya, ketiadaan liputan ini bukan sahaja melibatkan penduduk-penduduk yang tinggal jauh di pedalaman, akan tetapi sepanjang lebuh raya Pen Borneo, contohnya kalau di Seri Aman, dari Simpang Jawong ke Sungai Tengang, dari Ingkeramut ke Kampung Panggil juga tiada liputan internet. Begitu juga dengan jalan masuk dari Simpang Pantu ke Pekan Pantu dan sebagainya. Jadi apakah perancangan atau langkah segera pihak kementerian dalam masa terdekat dalam menangani masalah ini? Mohon penerangan ataupun penjelasan dari pihak kementerian. Seterusnya, Tuan Yang Tua, baja dan racun rumpai mahal. Inilah antara masalah yang dihadapi pekebun kecil sawit dan para petani kita. Di kawasan saya di Seri Aman, mengikut data yang ada pada saya, sebanyak 4,512 hektar tanah adalah kawasan yang diusahakan oleh 1,082 orang pekebun kecil bersawit yang bersijil MSPO. Memandangkan harga sawit yang tidak menentu, maka sukar untuk para pekebun tersebut mendapat keuntungan bersih disebabkan kos harga baja dan racun yang mahal. Masalah ini juga dihadapi para petani yang menanam padi dan buah-buahan dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, hal ini juga merisaukan saya. Merisaukan saya kerana selain menghadapi masalah inflasi dan kos sara hidup yang tinggi, para pekebun dan petani tersebut juga dibebankan dengan harga racun rumpai yang mencecah 500 hingga 600 ringgit pada setiap liter, dan itu pun hanya dapat digunakan untuk kawasan seluas 5 atau 6 ekar sahaja. Begitu juga dengan harga baja yang telah naik harganya. Ini amat membebankan mereka, Tuan Yang Dipertua. Saya juga difahamkan untuk satu kitaran membaja 5 ekar kebun sawit, ianya memerlukan kurang lebih 12 beg baja seberat 50 kg yang berharga di antara 250 hingga 280 satu beg. Saya juga difahamkan kitaran membaja atau pusingan membaja mesti diadakan 4 kali dalam setahun. Jika dibayangkan, ianya amat membebankan, apatah lagi kos-kos tersebut belum termasuk kos pengangkutan dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, maka saya ingin bertanya, apakah langkah jangka pendek dan langkah seterusnya pihak kerajaan bagi menangani masalah tersebut? Kedua, memandangkan 70 juta telah pun diperuntukkan bagi meningkatkan tahap kemampanan industri sawit serta memperhebatkan kempen menangani anti minyak sawit, adakah peruntukan tersebut juga mengambil kira kekangan yang dihadapi pekebun-pekebun kecil sawit seperti harga baja dan racun yang mahal? Peruntukan untuk kerja parameter survey tanah-tanah adat di Sarawak. Tuan Yang Dipertua, perkara ini telah saya bangkitkan sebenarnya semasa membahaskan Belanjawan 2023 lepas. Saya amat kecewa kerana dalam pembentangan bajet kali ini,
ianya masih tidak diperuntukkan. Kerajaan terdahulu memang ada memberi peruntukan untuk kerja mengukur parameter tanah-tanah adat di Sarawak, dan memandangkan kerja mengukur tersebut masih diperlukan, maka saya mohon pertimbangan dari pihak kerajaan agar kerja mengukur parameter tanah-tanah adat ini diberi peruntukan sewajarnya agar ianya dapat terus dilaksanakan. Mohon respon dan pertimbangan yang positif dari pihak kerajaan dalam hal ini. Berkenaan dengan pembinaan bangunan mahkamah baru untuk Seri Aman, Tuan Yang Bertuah, dalam pembentangan bajet 2024 Jumaat lepas, sebanyak 38 juta telah pun diperuntukkan bagi meningkatkan produktiviti institusi kehakiman di negara ini. Oleh yang demikian dan memandangkan pembinaan bangunan baharu Mahkamah Seri Aman telah dirancang untuk dilaksanakan pada tahun 2024, maka saya amat mengharapkan peruntukan sebanyak 38 juta tersebut akan mengambil kira pembinaan mahkamah di Seri Aman. Keadaannya sekarang, Tuan Yang Bertuah, Mahkamah di Seri Aman terpaksa menumpang di bangunan persekutuan. Dari aspek security dan keselamatan dan integriti perbicaraan memang ianya tidak kondusif, apatah lagi Mahkamah di Seri Aman juga perlu mengendali kes-kes dua bahagian, iaitu bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Maka sudah tentu banyak dokumen-dokumen yang perlu disimpan dengan rapi dan selamat. Ini sudah tentu memerlukan ruang yang besar dan sempurna. Namun dalam keadaan sekarang memang agak sukarlah Tuan Yang Bertuah untuk berbuat begitu. Oleh yang demikian, saya mohon pihak kementerian memperincikan peruntukan RM38 juta tersebut dan sekaligus menentukan peruntukan untuk membina Mahkamah Seri Aman pada tahun 2024 diadakan ataupun dilaksanakan. Mohon jawapan dan penerangan dari pihak kementerian. Pemulihan kerusi parlimen ataupun restoration of kerusi parlimen. Tuan Yang Bertuah, ialah berkenaan dengan perkara mengenai pemulihan ataupun restoration 35% kerusi parlimen kepada Sarawak dan Sabah, konsisten dengan semangat MA63 di mana tak kala Malaysia ditubuh dalam tahun 1963, Tuan Yang Bertuah, Sarawak, Sabah dan Singapura diperuntukkan 35% dari 159 kerusi parlimen ketika itu. Dan ini adalah seperti yang disyorkan di dalam IGC report perenggan 19/2, sekejap lagi Tuan Yang Bertuah. 19/2 1962 yang bermaksud tiada wilayah akan mempunyai lebih dari 2/3 kerusi di dalam parlimen. Namun apabila Singapura keluar dari Malaysia pada tahun 1965, 15 kerusi yang diperuntukkan kepada Singapura tidak dibahagikan kepada Sarawak dan Sabah, akan tetapi diedarkan di semenanjung Malaysia. Walau begitu, Tuan Yang Bertuah, perkara ini telah pun dibincang dan disahkan oleh Special Council berkenaan dengan MA63 ataupun MKMA63 pada mesyuarat kelima Special Council yang dipengerusikan oleh Bera selaku Perdana Menteri ketika itu. Jadi soalannya, apakah langkah kesusulan kerajaan dipimpin oleh Tambun dalam perkara ini memandangkan Tambun semasa Hari Malaysia yang diraikan di Kuching tempoh hari memberi jaminan akan melaksanakan segala perjanjian yang telah termeterai di dalam MA63 dan disusuli dengan ucapan Tambun semasa pembentangan bajet 2024 lepas di mana beliau berkata Sarawak dan Sabah memang diberikan perhatian kerana kerajaan ketinggalan dalam melaksanakan perjanjian Malaysia 1963. Dengan harapan kata-kata itu dikotakan, saya mohon menyokong. Terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat Seri Aman. Dipersilakan Yang Berhormat Machang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Bertuah. Pertamanya saya ingin ucapkan selamat datang kepada perwakilan pemuda Perikatan Nasional daripada Machang yang ada dalam Dewan pada hari ini.
Tuan Yang Dipertua, saya teruskan perbahasan saya pada petang ini. Dalam pembentangan belanjawan 2024 tempoh hari, Perdana Menteri menyebut banyak perkataan-perkataan jargon seperti marca pada, arakian, intiha, sementelahan, walhasil, mahakaya, kendatipun. Rakyat langsung tak berminat pasal istilah kosong dan mengelirukan ini. Rakyat hanya berminat berkenaan intipati yang memberi kesan kepada hidup mereka. Majoriti rakyat berpendapat belanjawan 2024 hanyalah business as usual. Pimai tangtu juga. Mereka tidak mengesan pembaharuan daripada segi dasar ekonomi. Sebab itulah kita memerlukan islah, yakni pembaharuan besar ke arah kebaikan. Menteri Kewangan petik perkataan kesenjangan. Pasti beliau tahu maksudnya ialah jurang ketidaksamaan. Orang kaya terlalu kaya, yang lain hidup makin susah. Kesenjangan tak dapat diatasi melalui retorik populis. Sebaliknya hanya boleh diatasi dengan keberanian politik, dengan izin political will dan pemikiran yang kritis. Inilah islah. Menteri Kewangan dan Menteri Ekonomi sering merungut dan merengek pasal kekangan fiskal dan hutang negara. Sampai pernah kata akan mempertimbangkan GST yang mereka selalu buruk-burukkan dulu. Tapi selepas beberapa hari kena hentam oleh rakyat, mereka buat pusingan you. Dalam belanjawan 2024, GST tiada, tapi cukai perkhidmatan dinaikkan ke 8%. Jika kita berjiwa islah, kita tidak taksub memburukkan atau mengagungkan mana-mana sistem cukai, GST atau SST. Ahli politik berjiwa islah tidak jumut. Sebaliknya, dia berani menyelami masalah di konsultasi isu. Ya, silakan. Terima kasih terima kasih Tuan Ketua. Masa yang menjadi kerajaan sekarang duduk di sebelah sana sebagai pembangkang. Mereka mengkritik habis-habisan, terutamanya wakil-wakil daripada DAP. GST ini apa semua ni menekan rakyat, apa semua minta diturun. Tiba-tiba bila mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka tentang dulu sekarang ni mereka naik lagi menjadi 8%. Tak kisahlah GST ke ST, tapi increase of the tax. Ya, saya masih ingat Bagan Kulai menyanyikan lagu ABCD GST. Ajar pada anak-anak kita, menghasut rakyat membenci GST. Tapi kali ini mereka terpaksa menelan buah yang pahit itu. Jadi, Tuan Yang Dipertua, sistem fiskal mana-mana kerajaan bergantung kepada peraturan fiskal. Menurut Akta Pinjaman Tempatan 1959 yang kita amalkan sejak puluhan tahun, kita menggunakan dua jenis peraturan fiskal, iaitu yang pertama Balanced Budget Rule atau belanjawan berimbang. Perbelanjaan mengurus tak boleh melebihi pendapatan kerajaan. Yang kedua, kita gunakan Debt Rule atau peraturan hutang. Kerajaan Malaysia hanya boleh berhutang untuk perbelanjaan pembangunan yang meningkatkan hutang negara. Hutang negara dikawal oleh had ceiling hutang, iaitu peratus kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Dalam Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang baru diluluskan, telah berlaku penambahan peraturan baru jenis expenditure rule, iaitu belanja pembangunan mesti pada peratus tertentu daripada KDNK, dan peraturan defisit yang mesti rendah daripada kadar tertentu dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Pendek kata, pelbagai peraturan fiskal ditambah yang kesannya antara sama lain. Ini semua kerana beria nak menurunkan hutang negara. Saya teringat yang Muhammad Bagan masa dia menjadi Menteri Kewangan dulu, beliau pun menggunakan retorik yang sama sampai kata paksa batalkan pembinaan stesen LRT 3 yang pada hari ini yang diumumkan oleh Tambun menelan belanja satu stesen hampir 1 bilion untuk 5 stesen. Ini merugikan negara akibat terlampau gairah ingin mengurangkan defisit tanpa mengimbal kira manfaat kepada rakyat. Kerajaan Madani tidak akan beria begini kalau mereka tidak berpegang kepada sesuatu doktrin. Misalnya, doktrin neoliberalism yang bermati-matian nak hapuskan hutang negara. Dalam islah, kita berpaksikan ilmu dan akal, bukan doktrin. Dalam perbincangan fiskal antarabangsa, ada pengurusan fiskal yang bagus dan tidak bagus. Yang bagus ialah di mana cukai dan belanja kerajaan tidak menjerut rakyat ketika ekonomi suram. Sekarang, semua tahu ekonomi negara suram dalam keadaan kos sara hidup tinggi. Tapi kerajaan nak naikkan cukai dan ada ura-ura nak kurangkan belanja subsidi.
Sebelum menaikkan cukai atau gubal cukai baru, kita mesti terlebih dahulu memahami konsep peraturan fiskal yang bagus. Berapa kadar cukai dan apa cukai baru nak dicipta, semua itu perkara kedua. Tak guna buat peraturan tambahan dalam belanja pembangunan yang dah sedia ada. Kalau betul-betul islah, kita misalnya boleh memecahkan belanja pembangunan dan pengurusan kepada bentuk kategori perbelanjaan baru. Lepas itu barulah kita kenakan peraturan belanja supaya sistem fiskal kita menjadi lebih baik dan seterusnya merancakkan semula ekonomi rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Macam sikit lagi. Satu lagi. Silakan. Tadi disebut pasal subsidi tadi ni. Saya dapati disebut oleh Masa Pembentangan Bajet bahawa subsidi diesel akan ditarik balik. Ini akan memberi kesan kepada ekonomi yang mana pengangkutan kilang-kilang menggunakan diesel ini akan terpaksa membayar dengan servis perkhidmatan yang dinaikkan pada 8%. Akhirnya, adakah rakyat yang akan menanggung semua kos-kos pengangkutan termasuk kilang-kilang ini akibat penarikan balik subsidi diesel ini? Ya, sudah pasti pendang. Ada knock-on effect yang jelas walaupun tidak dikenakan contohnya SST 8% ini kepada dalam sektor dan bidang pemakanan, tapi dalam contohnya pengangkutan. Kita tahu banyak PMKS kita menggunakan pick-up 4x4 untuk bawa barang-barang dia. Jadi semua ini akan menambahkan kos bila mana subsidi diesel ditarik dalam lantaran nilai ekonomi yang ada pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua, negara kita adalah negara dagang. Selain daripada kita meningkatkan kadar perolehan negara. Boleh saya minta sikit penjelasan macam sekejap ya. Ringkas. Adakah yang macam ingat bahawa ketika pembentangan bajet ini ada dua perkara besar yang mungkin tidak disebut ataupun terlepas pandang di pihak kerajaan, iaitu bantuan musim tengkujuh kepada penoreh getah dan bantuan menunggu musim menuai untuk para petani kita. Tidak disebut dalam bajet untuk 2024. Adakah kerajaan ini sudah lupa jasa petani-petani kita dan penoreh-penoreh getah? Mungkin kerana mereka hari itu penyokong kuat PN, kerajaan sudah lupa jasa mereka dan sepatutnya diletakkan satu tanda bahawa kita menghargai pengorbanan mereka ni. Terima kasih. Ya, terima kasih Sik atas peringatan yang penting ini buat pihak kerajaan untuk jelaskan kepada kami. Jangan ada sebarang penindasan kepada pengundi-pengundi Perikatan Nasional di kalangan petani pesawah nelayan yang menyokong kita baru-baru ini. Tuan di-Pertua, saya lihat dalam statistik dagangan utama kita di antara kita dengan rakan dagang dunia, ada banyak lagi ruang-ruang yang boleh kita tambah baik selain daripada jumlah ekspor yang kita dapat dengan ASEAN, China, Amerika Syarikat, EU dan Jepun. Saya nampak peluang-peluang perdagangan kita dengan negara-negara OIC boleh dipertingkatkan. Malah kadar dagang bilateral kita dengan negara-negara Afrika masih jauh lebih rendah. Sekitar pada tahun 2020 $4.69 bilion sahaja. Dan lebih malang, negara-negara Asia Tengah, Central Asia, di kalangan negara Islam, Turkmenistan, Kazakhstan dan sebagainya, nilai dagangan kita masih rendah. Saya baru pulang daripada Rusia baru-baru ini di Kazan, berdekatan dengan Central Asia. Ada 20 juta umat Islam di Rusia. Ini pasaran cukup besar. Tapi cara kita mempromosi perdagangan kita dengan Rusia, khususnya adalah sektor halal, amat-amat mengecewakan. Jadi saya rasa ini peluang yang boleh kita gunakan untuk membantu negara menambah pendapatan, terusnya membantu rakyat dalam hal-hal subsidi dan lain-lain. Tuan di-Pertua, antara pemacu ekonomi penting yang kita perlu ambil kira ialah bagaimana nak menyelamatkan syarikat perusahaan mikro, kecil dan sederhana kita. Banyak SME atau PMKS kita terpaksa gulung tikar sebab tiada dasar afirmatif untuk membantu kelangsungan mereka. Bahkan mereka ditindas atas kelewatan pembayaran LHDN, KWSP, SOKSO dan HRD punya levy. Program peluang kedua PMKS susah nak lulus sebab masalah akaun PMKS kita untuk 2 tahun kebelakangan ini belum pulih sepenuhnya selepas COVID. Malah kita tahu dalam berjalan-jalan baru-baru ini, sektor PMKS dikejutkan dengan cukai keuntungan modal, capital gain tax. Saya harap kerajaan pertimbangkan seperti mana di UK PMKS ada entrepreneur reliefs ataupun business asset disposal
relief untuk membantu mana-mana SME kita, PMS kita yang terkesan teruk akibat cukai seperti ini. Ini kerana 80% PMKS kita tidak disedarikan dalam bursa. Jadi mereka terdedah kepada CGT ini yang akan merugikan mereka dalam membaik pulih syarikat. Pada masa yang sama, kita lihat banyak perolehan-perolehan kerajaan dan juga projek-projek mega, ECRL, MRT, perolehan MINDEF, Huawei, Starlink, tidak melalui ataupun belum dijelaskan kepada rakyat bagaimana peranan teknologi depository agency TDA di bawah Kementerian Kewangan untuk membantu PMKS kita terlibat secara langsung dalam perkongsian teknologi dan kepakaran ini. Kalau kita sudah ada perancangan ini, barulah PMKS kita boleh berdaya saing. Tuan Yang Dipertua, saya nak bawa suara PMKS Bumiputera kita yang tertekan. Pembabitan syarikat perusahaan kecil Bumiputera dalam perniagaan ekspor masih agak rendah, sekitar 20% daripada jumlah kira-kira 1 juta usahawan PMKS di Malaysia pada 2019. Banyak lagi peluang-peluang ekspor yang tidak dapat diperolehi akibat mungkin kurang sokongan dan panduan daripada pihak kerajaan untuk membantu PMKS kita. Ada 2 cabaran utama PMKS yang saya nampak terkesan kepada sektor Bumiputera. Yang pertama, mereka perlu besarkan kilang bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran untuk memenuhi permintaan baru. Yang kedua, mempelbagaikan pasaran, terutama pasaran ekspor bagi mendapatkan harga dan syarat penjualan lebih baik. Untuk pembesaran kilang PMKS, mereka memerlukan modal baru supaya modal dalaman sedia ada boleh diguna sebagai modal pusingan. Bagi tujuan ini adalah dicadangkan supaya kerajaan melalui institusi kewangan yang berlandaskan pembangunan menyediakan satu dana khas bagi pembesaran kilang PMKS dengan memberi pinjaman sehingga RM5 juta bagi sesebuah PMKS. Berbentuk dana mudah dengan kadar faedah yang rendah dan syarat pinjaman yang juga lebih mudah dengan mengambil kira purchase order telah diperolehi. Begitu juga dengan cadangan kepada Matret melalui bahagian pembangunan ekspornya diberi tambahan bajet bagi membangun PMKS utama Bumiputera memasuki pasaran global. Melalui pasaran ekspor, pembelian barangan oleh pengimport lazimnya dibuat secara tunai atau letter of credit yang mana boleh banyak membantu aliran tunai modal pusingan PMKS dibanding pembayaran secara consignment atau credit term di antara 30 hari hingga 3 bulan oleh pembeli tempatan. Jumlah bajet untuk PMKS besar, Tuan Dipertua, RM44 bilion. Tapi syarat pinjaman adalah terlalu ketat dan masa yang lama untuk diluluskan purata 3 bulan daripada Exim Bank, SME Bank dan Bank Pembangunan. Dan mereka perlu membawa semangat developmental, bukan seperti bank-bank komersial yang lain yang menyusahkan dan menyukarkan PMKS kita. Dan saya menyokong penuh usaha kerajaan untuk consolidate DFI kita, gabungan Bank Pembangunan, SME Bank dan Exim Bank, agar ada satu pusat sehenti untuk PMKS kita. Tuan Dipertua, saya juga menyokong usaha kerajaan untuk menaikkan cukai gula untuk minuman bergula, dan ianya selain daripada disalurkan untuk rawatan diabetes ataupun dialisis, saya ingin cadangkan semula kepada kerajaan untuk salurkan pendapatan cukai ini membantu membiayai rancangan makanan tambahan untuk anak-anak kita di peringkat sekolah rendah yang boleh memanfaatkan 500,000 anak-anak di seluruh negara. Kenapa, Tuan Dipertua? Laporan dalam kajian tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF menjelaskan di ibu kota kita, di Kuala Lumpur, 100 kanak-kanak yang ada, 97 hidup dalam kemiskinan. Mereka bukan saja miskin dari segi pendapatan, miskin juga kesihatan. Jadi malnourishment ini dengan izin perlu ditangani lebih teruk lepas COVID. Jadi gunakanlah cukai ini untuk bantu anak-anak kita yang terkesan akibat kurangnya zat dan gizi yang seimbang. Tuan Dipertua, saya juga menyeru kerajaan mempercepatkan apa saja akta dan undang-undang untuk membantu pekerja-pekerja gig. Di Singapura mereka telah dan akan putuskan laksanakan undang-undang ini pada tahun hadapan. Dan di Malaysia saya dengar menteri kata belum habis buat kajian lagi. Sebab ramai yang terkesan akibat kesan pandemik dan peluang pekerjaan. Skim keselamatan sosial pekerja sendiri yang ada oleh kerajaan bagus, tapi kita perlu undang-undang untuk membantu pekerja mendapat hak daripada majikan-majikan platform gig ekonomi ini. Yang terakhir, Tuan Dipertua, sebelum saya landing,
saya ingin mencanangkan kepada pihak kerajaan sebab tidak disebut dalam belanjawan baru ini untuk menggunakan kekuatan dan ini apa yang Ketua Perbankan canangkan pada tempoh hari, jadikan Malaysia sebagai hub pendidikan global untuk menarik pelajar-pelajar asing dan juga melahirkan sebagai satu soft power kita. Bila mana ramai bekas-bekas pelajar kita kini Tuan Dipertua menjadi menteri di Tanzania, di South Africa, di negara-negara Timur Tengah. Jadi ini perkara-perkara yang dapat membantu untuk kita meluaskan rakan dagang pada masa akan datang. Jadi Tuan Dipertua, saya nampak belanjawan ini banyak kekurangan tapi boleh diperbaiki dengan pandangan-pandangan yang diberikan oleh rakan-rakan ahli parlimen di dua belah pihak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Macang. Dipersilakan Yang Berhormat Tawau. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya kepada rakan-rakan saya di Dewan yang mulia ini. Saya bersyukur dan berterima kasih atas pelantikan secara pentadbiran perwakilan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak sebagai anggota diberkukuhkan dengan pelantikan keanggotaan tetap melalui kuatkuasa Undang-Undang Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023. Namun, ingin saya zahirkan kekecewaan saya terhadap layanan pelanjawan 2024. Peruntukan yang diterima oleh Sabah hanya 7.3% dan Sarawak 4.4% daripada sejumlah ringgit Malaysia 90 bilion, bermakna sebanyak 86.3% dinikmati oleh kawan-kawan di Semenanjung. Menurut Badan Pemikir Negeri Sabah, Institut Kajian Pembangunan Sabah, IDS, dalam kajian pemantauan dinamika negeri Sabah pada April 2023, mendapati 3 isu utama yang menjadi rungkutan dan cabaran pembangunan di Sabah, iaitu yang pertama isu air, kedua jalan raya dan ketiga elektrik. Oleh demikian, saya akan terus bersuara berkenaan isu-isu ini sehingga perkara ini selesai. Tuan Yang Dipertua, saya ingin bertanya kepada Perdana Menteri, bilakah projek bantuan yang bernilai ringgit Malaysia 320.25 juta bagi menyelesaikan isu air Tawau dan Sabah diturunkan dan dapat dilaksanakan? Ada projek-projek bekalan air terpengkalai kerana masalah pentadbiran seperti kelewatan penurunan dana dan pelantikan kontraktor daripada kementerian. Sebagai contoh, loji rawatan air Cinta Mata dan loji Cinta 2 Tawau dan beberapa projek di Sabah. Kelewatan ini menyebabkan kenaikan kos pembinaan dan perlu kembali dibincangkan di peringkat Kementerian Kewangan. Harap kerajaan menangani masalah pengurusan pentadbiran ini. Sementara menunggu penyelesaian pembinaan loji air yang memakan masa 5 ke 10 tahun, tetapi rakyat memerlukan air segera, kerajaan madani perlu mengambil satu tindakan drastik dan proaktif jangka pendek seperti membina telaga tiub dengan sistem penapisan ultra sumber air, tube well dengan izin, di Tawau dan Sabah bagi mengatasi isu air. Tube well ini dapat memenuhi keperluan air bagi sekitar 200 hingga 300 orang dengan hanya kos sekitar ringgit Malaysia 1 juta. Di Sabah setiap hari, apabila memandu di jalan raya, pasti akan timbul perasaan takut terhadap keselamatan nyawa diri. Keadaan jalan persekutuan berlubang dan rosak menyebabkan pemandu hilang kawalan apabila terlanggar lubang yang besar. Hal ini bertambah bahaya pada waktu malam apabila keadaan jalan amat gelap disebabkan lampu jalan rosak, kereta terbabas, tayar meletup, terlanggar pembahagi jalan sudah menjadi perkara biasa. Ahli-ahli Dewan boleh datang ke Sabah untuk merasai pengalaman ini sendiri. Disebabkan itu, saya berfikir adakah nyawa rakyat Sabah tidak bernilai? Saya ingin menarik perhatian Menteri Kerja Raya untuk segera menangani isu jalan berlubang dan kerosakan lampu jalan persekutuan di Tawau dan Sabah. Tawau dan Sabah memerlukan sekurang-kurang 50 juta untuk menyenggara lampu jalan sepanjang 1,289.14 km. Saya juga tegaskan supaya peruntukan ini dimasukkan di peringkat jawatan kuasa. Tuan Yang Dipertua,
Saya juga mohon KESA mempercepatkan proses kelulusan dan penyaluran dana bagi penambahan stesen penjana elektrik di Tawau dan Sabah bagi mengatasi masalah bekalan elektrik. Saya tumbang gembira melihat kawan-kawan di Semenanjung menikmati kemajuan yang pesat sampai ada projek ke angkasa, penggunaan kereta elektrik EV, Electronic Vehicle dengan izin, gaya hidup smart dan digital dengan izin. Macam naik langit sudah. Tetapi kita di Sabah masih berpijak di tanah bumi dan masih sengsara dengan masalah keperluan asas seperti air, elektrik dan jalan raya. Saya menuntut kawan-kawan di Semenanjung, jangan lupa kawan-kawan di Sabah, Sarawak, salurkan peruntukan kepada kami agar masalah ini dapat diselesaikan. Tuan Yang Dipertua, saya berharap dengan penyelesaian proses tender untuk 19 pakej projek Pan Borneo Sabah fasa 1B melibatkan 366 km yang bernilai ringgit Malaysia 15.7 bilion akan dilaksanakan pada bulan November ini. Jika projek ini dapat direalisasikan segera, ianya mampu menghubungkan potensi pasaran sebanyak 30 juta orang merangkumi Brunei, Kalimantan Indonesia, Sabah dan Sarawak. Seterusnya mencipta spillover dengan izin sekaligus mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan. Saya ingin menegur Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim KESA yang memberikan jawapan lisan bahawa hanya 8,000 orang sahaja yang terkesan akibat banjir di Bandar Tawau disebabkan kelewatan projek rancangan tebatan banjir fasa 1B di Sungai Tawau. Sedangkan sebenarnya lebih kurang 500,000 orang penduduk di Tawau terjejas dalam tahun ini saja akibat mengalami 10 kali bencana banjir. Yang 8,000 itu ialah mereka yang tinggal di kawasan yang terkena banjir. Tetapi 500,000 ini adalah penduduk Tawau yang terjejas secara tidak langsung disebabkan bencana banjir ini. Saya ingin menekankan kepada KESA untuk segera mempercepatkan projek rancangan tebatan banjir ini. Ini kali keempat saya bersuara di Dewan Yang Mulia ini mengenai isu banjir ini. Saya kecewa apabila Tawau tidak disenaraikan dalam projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi dalam bajet 2024. Bahkan selama ini suara Sabah dan Tawau tidak dipedulikan di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menarik perhatian Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk memberikan jaminan bagi menyiapkan pembinaan bangunan baru Hospital Besar Tawau yang dijanjikan siap pada Disember 2023. Ketika ini rakyat Tawau terpaksa ke Kota Kinabalu yang jaraknya 500 km dan menanggung kos yang besar disebabkan fasiliti Hospital Tawau yang tidak lengkap untuk kes-kes kritikal seperti MRI, burn unit, mesin dialisis dan bilangan doktor pakar. Kita berterima kasih kepada Menteri Pengangkutan kerana telah memberikan subsidi penerbangan kepada anak Sabah Sarawak yang belajar di Semenanjung Malaysia. Saya mohon agar kementerian memperluaskan pemberian subsidi ini kepada pelajar yang menuntut di institusi swasta. Tuan Yang Dipertua, konsep madani sebenarnya menekankan mengenai keadilan kepada semua wilayah di Malaysia, tetapi hakikatnya harga barang di Sabah Sarawak lebih mahal berbanding Semenanjung Malaysia. Ini kerana kami terpaksa menanggung kos pengangkutan barangan dari Semenanjung. Ketika ini harga beras naik, gula naik, tepung naik, yang menyebabkan rakyat menderita ditambah lagi dengan rakyat Sabah Sarawak yang terpaksa menanggung kos pengangkutan barang. Bikin hairan juga barang-barang keperluan yang dihantar ke negeri lain di Semenanjung tidak melibatkan kos pengangkutan. Tetapi di Sabah Sarawak dikenakan kos pengangkutan. Kenapa satu negara dibagi dua pasaran? Pasaran Semenanjung lebih murah berbanding pasaran Sabah dan Sarawak. Inilah ibarat mulut cakap satu negara tetapi pelaksanaan tidak. Rakyat Sabah Sarawak sakit 2 kali
kerana terpaksa menanggung kos pengangkutan dari Semenanjung. Satu, harga madani Malaysia perlu dilaksanakan selaras dengan salah satu usaha bagi mencapai hasrat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi menoktakan masalah kemiskinan. Saya amat kecewa lapangan terbang Tawau tidak disenaraikan dalam pelanjawan untuk dinaik taraf. Pada tahun 2019, lapangan terbang Tawau mencatat 1.83 juta penumpang, iaitu 22% melebihi kapasiti, dan dijangka pada tahun ini akan kembali dengan kapasiti ini. Hal ini menyebabkan kesesakan dan menjejaskan usaha untuk menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Saya menuntut agar naik taraf lapangan Tawau diletakkan sebagai projek utama dalam pelanjawan kali ini. Tuan Yang di-Pertua, saya juga pohon Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komuniti Malaysia bagi menerima penubuhan Majlis Kelapa Sawit Sabah Sarawak untuk mengawal selia program berkaitan industri sawit di Sabah Sarawak. Selain itu, saya juga menyokong saranan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof untuk kaji semula cukai windfall tax dengan izin terhadap industri sawit dan berharap agar isu ini dapat diselesaikan segera bagi memastikan industri sawit lebih berdaya saing di Sabah Sarawak. Tuan Yang Bertua, salah satu faktor projek kemudahan asas di Sabah tidak dapat disiapkan dan terkendala ialah dana pembangunan persekutuan yang tidak sempat digunakan. Setiap tahun, sekurang-kurangnya Sabah rugi 1 bilion dana persekutuan kerana tidak sempat digunakan dan perlu dikembalikan kepada persekutuan. Kalau 10 tahun, Sabah rugi 10 bilion. Berbeza dengan negeri-negeri di Semenanjung yang berjaya mengoptimumkan penggunaan dana pembangunan yang diberikan, jurang pembangunan antara Sabah Sarawak dan Semenanjung akan semakin besar jika perkara ini terus berlaku. Ada peruntukan berbilion diperuntukkan, tetapi buka permohonan bulan April, tutup permohonan bulan Disember. Sempatkah guna semua peruntukan? Memanglah tidak sempat. Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah meluluskan rang Undang-Undang Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 2023 untuk menubuhkan tabung amanah khas Kerajaan Negeri Sabah Trust Fund dengan izin. Mohon Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Madani meluluskan dan menyokong penubuhan tabung amanah bagi menunjukkan tekad membangunkan Sabah. Biar kami urus lebihan dana ini melalui tabung amanah negeri Sabah dan Sarawak. Minta agar saluran sebahagian peruntukan pembangunan daripada pelanjawan 2024 untuk wilayah Sabah Sarawak masuk ke dalam trust fund. Jika tabung amanah ini berjaya ditubuhkan, sekaligus dapat menyelesaikan isu kemudahan asas di Sabah. Tuan Yang Bertua, saya faham Kerajaan Madani dan Kerajaan Negeri Sabah sekarang mewarisi masalah kerajaan terdahulu. Tetapi rakyat sekarang amat berharap agar kerajaan kini memperbaiki kerosakan yang ada ini. Isu-isu yang saya bangkitkan seperti air, elektrik, jalan raya merupakan isu utama yang telah menyumbangkan kepada isu kemiskinan dan peningkatan kos sara hidup di Sabah. Saya tegaskan di Dewan Yang Mulia ini, saya bukan merayu tetapi menuntut kepada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu Sabah Sarawak seperti yang termaktub dalam MA 63. Ini bukanlah hanya isu Tawau ataupun isu Sabah, tetapi ini adalah isu Malaysia. Jika isu ini dapat diselesaikan, ia seterusnya akan mampu menyumbang bukan sahaja kepada rakyat di Sabah tetapi juga kepada kemajuan negara. Tuan Yang di-Pertua, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan sebuah sajak bertajuk Sabah Kecewa Lagi. Sabah kecewa lagi. Sabah kecewa lagi. Sabah kecewa lagi. Semenanjung bajet besar, Sabah bajet kecil. Sabah kecewa lagi. Semenanjung cerita angkasa, Sabah cerita tiada air. Semenanjung cerita rumah pintar, Sabah cerita tiada elektrik.
Semenanjung cerita kereta elektrik, Sabah cerita jalan lubang. Sabah kecewa lagi. Satu harga madani Malaysia, kurang beban Sabah Sarawak. Tabung amanah wajib dilulus, Sabah Sarawak terus maju. Sabah kecewa lagi. Sabah Sarawak menuntut bukan merayu. Jangan kecewakan Sabah dan Sarawak. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tawau. Dipersilakan Yang Berhormat Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tan Sri Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk berbahas pada kali ini selaku penggubal undang-undang mewakili rakyat Parit. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa juga yang kamu lakukan. Sadaqallahul azim. Berdasarkan ayat ini, Allah memerintahkan kita supaya berlaku adil. Definisi adil menurut Islam ialah meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Lawan bagi adil ialah zalim. Adil melakukan sesuatu dengan sewajarnya, manakala zalim melakukan sesuatu perkara dengan tidak wajar. Berlaku